السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab At-Taymi radhiyallahu anhu qala: Jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو كما قال، متفق عليه. Daripada Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab At-Taymi radhiyallahu anhu. Tuan dia ni salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan ulama hadis mereka mengatakan Talhah bin Ubaidillah ni dia orang yang ke-8 masuk Islam. Daripada ramai-ramai orang masuk Islam pada zaman awal-awal Islam dulu, dia orang nombor 8. Dan dia masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita semua baca sejarah Islam, kita dengar tentang sirah Nabawiyah, kita tahu cerita ni. Orang yang paling banyak berjasa kepada Nabi dan kepada Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melalui dia berapa ramai orang masuk Islam. Selain daripada Talhah bin Ubaidillah, yang masuk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini semua nama-nama besar yang sumbangan mereka untuk Islam sangat besar. Maka Talhah bin Ubaidillah ini orang penting, sehingga kan semasa Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, Umar lantik Talhah menjadi salah seorang daripada exco kerajaan negeri. Dia menjadi ahli majlis mesyuarat pada zaman Umar Al-Khattab. Setakat tu kita cerita, kita tahu Talhah ni siapa. Dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Satu hari dia kata satu orang laki-laki mai daripada negeri Najd yang jauh tu, mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'irur ra's. Masa dia sampai tu rambut ni teronyeh. Dia nak abang kata mai jauh. Kita hari ni pergi Mekah pun naik kapal terbang, bukan naik unta padang pasir. Kita naik kapal terbang pun sampai rambut jadi tanduk. Naik kapal terbang dengan ada aircon, dengan boleh duduk sandang elok, dengan duduk main jamu sampai berapa kali. Sementara nak sampai Jeddah tu pun sampai pagi esok ni jadi tanduk 3 rambut ni. Bayangkan naik unta, perjalanan daripada satu tempat jauh mai ke Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tentu keadaannya begitu sekali. Keadaan tidak terurus kerana perjalanan yang sangat jauh. Nasma'u dawiya sautih. Kata Talhah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata kami boleh dengar suara dia tu bunyi orang penat, bunyi berdengung. Wala nafqahu ma yaqul. Dia nampak macam cakap, tapi kami tak faham dia cakap apa. Orang penat cakap. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Bila dekat dengan Nabi dah baru tahu biji buah dia cakap apa. Rupa-rupanya dia mai jauh semata-mata kerana nak jumpa Nabi, kerana nak tanya Nabi tentang Islam. Tentang tengok macam mana orang dulu nak cari Islam ni sampai macam tu. Kita duduk sama semarak je, tak gelut nak cari Islam, tak gelut. Islam ada di Masjid Padang Temusu, Islam ada di Masjid Bakar Arang, Islam ada di Masjid Ikan Batu, Islam ada di Masjid Muzaffar, Islam ada di Masjid Muluin. Kita tak cari. Kita karya Padang Temusu, Masjid Padang Temusu buat program mengaji, kita tak cari. Kita karya Bakar Arang berapa banyak program ada di masjid mereka, kita tak cari. Zaman dulu dia mai daripada satu negeri jauh, berkenderaan yang tidak selesa, merentasi padang pasir yang panas terik, lapang dahaga dan sebagainya, semata-mata kerana nak mai jumpa Nabi, semata-mata kerana nak tanya Nabi Islam tu apa. Bila dekat dia ni dengan Nabi, baru tahu biji buah, baru tahu biji butir. Rupa-rupanya dia nak tanya Nabi, fa iza huwa yas'alu 'anil Islam. Rupa-rupanya dia nak tanya Nabi Islam tu apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab dia. Nabi bila tengok, Nabi tahu ini muka ni bukan muka orang sini. Dengan keadaan pakaian dia, dengan keadaan Nabi tahu ni main jauh. Dengan penat dia, dengan suara pun suara orang letih. Terbit tak terbit suara, Nabi tahu ni orang ni sungguh-sungguh nak kenal Islam. Nabi SAW bagi layanan ke dia. Nabi jawab soalan dia. Nabi kata Islam itu ialah 5 salawatin fil yawm wal laylah. Nabi kata Islam itu ialah nombor 1 sekali sembahyang 5 waktu. Jawapan Nabi ini menunjukkan kepada kita tentang sembahyang ni cukup penting. Nabi kata Islam itu ialah apa dia? 5 salawatin.
sembahyang 5 waktu fil yaum wal lailah, sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha. Dia ni bila dengar Nabi kata Islam itu ialah sembahyang 5 waktu, dia dengar 5 aja. Maka dia kata dekat Nabi, hal alayya ghairuha. Ya Rasulullah, ada tak sembahyang lain yang wajib ke atas aku selain daripada 5 tu? Orang dulu dengar kata 5 waktu ni berasa orang luar ni 5 tak ada. Itu beza dia. Sahabat Nabi dulu, siapa juga zaman tu masuk Islam, berhadap muka jumpa Nabi, sahabat dia balik. Dengar 5 ni berasa sikit. Kita hari ni berasa awak lah sembahyang, orang Islam ni sembahyang banyak juga. Bila Nabi kata Islam itu ialah sembahyang 5 waktu, dia kata dekat Nabi, dia kata hal alayya ghairuha. Ya Rasulullah, adakah lagi kewajipan sembahyang ke atas aku selain daripada hak tu, hak 5 tu? Qala la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada dah. Hak wajib 5 saja. Kalau nak buat lebih pada tu, itu sunat. Nabi kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-siyamu syahri Ramadan. Nabi kata Islam itu ialah puasa bulan Ramadan. Dia tanya Nabi lagi, faqala hal alayya ghairuha. Dia kata takkan sebulan saja puasa, ada lagi tak puasa lain selain daripada tu? Nabi kata la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada dah, hak wajib sebulan. Lebih pada tu itu puasa sunat. Nabi sambung lagi dekat dia. Nabi kata lagi satu yang dikatakan Islam itu ialah az-zakat. Ada harta, ada binatang ternakan, ada benda-benda yang wajib zakat. Bila cukup haul, bila cukup setahun, kena keluar zakat. Sama juga dia kata hal alayya ghairuha. Ada lagi tak lebih daripada zakat tu? Apa benda yang wajib nak kena keluar lagi? Nabi kata la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada lebih pada zakat. Kalau bagi itu sudah jadi sunat, sudah jadi sedekah, sudah jadi hadiah, sudah jadi macam-macam, sudah jadi hibah. Dia tidak lagi jadi zakat yang fardu, yang wajib. Fa'adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Bila Nabi jawab dekat dia 3 benda tu, Nabi kata Islam tu apa dia? 5 waktu sembahyang kena buat. Islam tu apa dia? 1 bulan Ramadan kena puasa. Islam tu apa? Kalau kamu ada harta lebih dan sebagainya, cukup haul, cukup nisab, kena keluar zakat. Dia dengar jawapan tu, fa'adbara. Dia pun beralih meninggalkan Nabi, keluar daripada majlis Nabi. Wa huwa yaqul, mulut dia tu kata, wallahi, dia kata demi Allah, la azidu ala hadha wa la anqus. Aku tak akan buat lebih pada tu dan aku tak akan kurang pada tu. Sembahyang 5 waktu aku akan jaga, puasa sebulan Ramadan aku akan pastikan aku buat, zakat kalau aku dah harta aku akan keluarkan zakat. Aku tak mau buat lebih pada tu dan aku tak akan kurang daripada tu. Cakap dia tu Nabi dengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah in sadaq. Nabi dengar dia cakap begitu. Dia kata demi Allah, sembahyang 5 waktu aku tak akan miss. Demi Allah bulan Ramadan puasa aku akan puasa. Demi Allah kalau aku dah harta aku akan keluarkan zakat. Nabi dengar dia tu cakap begitu tu, Nabi kata aflaha, bahagia bulan ni, in sadaqa, kalau dia benar dalam cakap dia. Kalau sungguh dia jaga sembahyang 5 waktu, kalau sungguh puasa Ramadan dia buat, dia tak tinggal, kalau sungguh dia ada harta dia keluar zakat, cukuplah untuk dia. Aflaha in sadaqa, bahagia dah budak ni kalau dia benar dalam janji dia tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu nak beritahu dekat kita, benda tu nampak mudah tapi banyak orang tak boleh buat. Benda tu nampak senang tapi ramai orang gagal melaksanakan dia. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah
Ya Abdullah, hadha khair. Faman kana min ahli salah du'iya min babi salah. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babi al-jihad. Wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babi ar-rayyan. Wa man kana min ahli as-sadaqah du'iya min babi as-sadaqah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilka al-abwab min darurah, fahal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, wa arju an takuna minhum, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa-siapa yang ada sedekahkan sepasang binatang ketika perang sabilillah, semua pintu syurga akan panggil dia suruh masuk. Nabi kata itu statement Nabi. Kenyataan yang Nabi buat, Nabi kata kalau berlaku perang jihad, kalau berlaku perang sabilillah, siapa yang bagi derma dua binatang, zaujain, dia guna perkataan itu. Zaujain maksudnya sepasang. Dia bagi unta sepasang ke, dia bagi lembu sepasang ke, dia bagi kambing sepasang ke, tak kira. Orang nak pergi perang, nak kena siap bekalan untuk nak turun perang yang tak tahu berapa lama. Siapa yang bagi sepasang binatang untuk tujuan Nabi dan para sahabat nak turun pergi perang sabilillah ni, Nabi kata ganjaran dia esok, nudiya min abwabil jannah, akan diseru dia ni daripada semua pintu syurga. Syurga ada berapa banyak pintu tu, tiap-tiap satu pintu panggil dia, mailah masuk sini, mai masuk sini, mai masuk sini. Kata pintu tu, ya Abdullah, hadza khair. Pintu ni kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair. Pintu ni bagus, mailah masuk. Pi sikit lagi. Pintu sana pula kata, ya Abdullah, hadza khair. Mai, wahai hamba Allah, pintu ni bagus. Pi sikit lagi, jumpa pintu lain pula, ya Abdullah, hadza khair. Nak abang kata, dia ni welcome pada semua pintu. Semua pintu nak dia masuk. Nabi kata lagu tu, tujuan Nabi ialah nak encourage, nak bagi semangat kepada sahabat-sahabat ni untuk nak donate, untuk nak bagi sumbangan kepada orang yang nak pergi perang sabilillah. Nabi kata, faman kana min ahli salah du'iya min babi salah. Sedangkan pintu-pintu syurga itu, Nabi kata satu pintu dia ada khusus dia, dia ada speciality dia. Barang siapa, Nabi kata, min ahli salah, daripada ahli sembahyang. Dia orang sembahyang, tuan-tuan. Tunggu ya, rindu dia, tunggu masuk waktu ni nak sembahyang. Dia ahli sembahyang. Dia jumpa satu sahabat baru 2 malam lepas, dia accident berapa bulan lepas, patah kaki dulu-dulu. Bukan berapa bulan lepas, bulan Ramadan lepas, patah dulu kaki ni. Di ruang motor, satu kereta terlelap, suap pergi randuk dia, patah dua belah kaki ni. Masuk hospital, jumpa dia di masjid, sembang-sembang dengan dia, boleh naik motor balik pergi masjid lah ni, semayang dua saya bangku. Tuan-tuan yang kata ahli semayang ni, dia memang pada dulu dia orang bagus, budak bagus. Allah uji orang bagus ni, dia accident patah kaki dua belah, bubuh besi pelik tu kunci, boleh naik motor lagi, pergi semayang jemaah di masjid lagi, duduk atas bangku semayang, tungkat pun tepi. Dia kata kat dia, Masya Allah, kata cepat ni kira-kira baik ni. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, Allah Ta'ala bagi peluang kedua. Dia kata, sembang dia, tuan-tuan, dia boleh abang kata satu benda, tapi Ustaz, dia kata, saya langsung tak menyesal apa yang Allah bagi kat saya. Dia kata, ini pasal apa? Seumur hidup saya, Ustaz, umur dah 40 lebih dah. Dia kata,
seumur hidup saya, dia kata saya tidak pernah merasa sedap, rasa lazat semayang, melainkan sewaktu saya duduk atas katil hospital tak boleh berjalan tu. Masa tu sedap Ustaz semayang, dia kata. Tak ada sebab apa dia. Pasal apa tuan-tuan? Manusia ni, dia bila Allah bagi susah dekat dia masa tu lah, dia manja dengan Tuhan. Bila Allah bagi susah dalam apa bentuk sekalipun, susah dalam apa form pun, Tuhan bagi dekat dia, susah kerana duit tak ada ke, susah kerana kena sakit kronik ke, susah pasal anak jadi apa ke. Manusia ni bila Allah bagi dekat dia satu susah, yang dia duduk dalam keadaan yang dia rasa helpless, dia rasa tak ada siapa boleh tolong dia, masa tu kalau dia mengadu kepada Allah, lazat tu ada. Lazat tu ada. Semayang ni, sujud, dia kata walaupun dia tak boleh sujud lagi, orang pasti duduk atas kaki, dia kata tapi bila buat kelakuan sujud tu, dia kata Ustaz, dia kata bahasa tu tak mahu kat kepala. Lazat. Bila sujud tu, dia duk biasa dengar hadis ni, Nabi kata ni aqrabul ibad ila Allah ni, hampir-hampir hamba dengan Allah ni fi sujud, ketika sujud. Dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Dia kata masa sujud tu kalau boleh tak mau angkat kepala, sayang ni pasal dekat dengan Tuhan. Kita kalau tidak pernah merasa kemanisan yang macam tu, kita dengar cerita dia tu, kita cuba duduk dalam cerita dia, tuan-tuan, teringin kita nak rasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang ahli semayang, orang yang bagus macam ni, Nabi kata du'iya min babis salah, pintu sembahyang syurga esok ada pintu tu pintu semayang, pintu tu panggil dia, pintu tu kenal dah, ini ahli semayang, ahli salat, panggil dia mai. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Macam itulah Nabi kata, kalau orang tu dia ahli jihad, lambat dengar panggilan jihad, dia turun awal. Takut tak ada dalam hati ni, takut tak ada. Dengar aja panggilan jihad, namalah Badar ke, Uhud ke, Khandaq ke, apa nama perang sekalipun, bunyi aja panggilan jihad, dia duduk depan. Dia ahli jihad. Syurga itu ada satu pintu, babul jihad, pintu tu panggil dia. Wa man kana min ahli as-siyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang ada dunia ni ahli puasa, bukan puasa Ramadan saja, duk cari aja. Jumpa dalam hadis kata sunat puasa 3 hari sebulan, dia puasa. Jumpa dalam hadis kata sunat puasa Isnin Khamis, dia puasa. Jumpa dalam hadis kata Nabi ni puasa Ashura, dan Nabi bercita-cita kalau dia panjang umur dia nak buat puasa Tasu'a 9 dengan 10 Muharram, dia buat. Dia ni ahlus siyam, dia ahli puasa. Syurga itu ada pintu khusus untuk orang yang menjadi ahli puasa ni, nama dia Babur Rayyan. Rayyan ni maksud dia kenyang, maksud dia puas, puas minum air, kenyang makan makanan, itu makna Rayyan. Dia tunggu. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Nabi kata siapa atas dunia ni dia ahli sedekah, tak gaduh bagi sampai ribu-ribu, dia ni cuma ringan nak bagi sumbangan, pergi masjid mana pun, singgah semayang start apa pun, korang-korang RM1 pun dalam tabung masjid. Dia jenis orang macam tu. Dia tengok orang, satu orang nampak susah, orang tu tak minta apa kat dia pun, dia tengok nampak ni, zup bagi RM10. Dia macam tu. Sana esok ada satu pintu sedekah, dia bagi, duk panggil dia. Abu Bakar As-Siddiq macam biasa, dia ni mudah terangsang dengan cakap-cakap Nabi. Bila Nabi kata begitu, Abu Bakar As-Siddiq terus kata dekat Nabi, dia kata bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Itu sumpah hebatlah orang Arab kalau sumpah macam tu, kira maksimum punya sumpah. Bi abi anta wa ummi, demi bapa aku dan mak aku tebus mereka dengan engkau ya Rasulullah. Itu maksudnya. Ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Dia kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, demi Allah tak akan rugi siapa pun yang dipanggil oleh pintu-pintu.
Tak rugi. Dia kata kalau dia dipanggil oleh pintu sembahyang pun tak rugi. Kalau dia dipanggil oleh pintu puasa pun tak rugi. Kalau dia dipanggil oleh pintu sedekah pun tak rugi. Kalau dia dipanggil oleh pintu jihad pun tak rugi. Siapa pun, kalau mana-mana pintu syurga panggil dia, dia tak rugi. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Tapi nak tanya satu ya Rasulullah, ada tak ada orang yang semua pintu panggil dia? Kita ni tu di sana, kalau pintu semayang panggil kita pun alhamdulillah tuan-tuan. Tak kira lah berapa banyak pintu ada, mana-mana pintu kenal kita panggil, mai ya Abdullah hadza khair, aku ke seronok dah tuan-tuan. Abu Bakar tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, dia kata ada tak ada, dia kata orang yang semua pintu pakat panggil dia, ada tak ada? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata na'am, Nabi kata ada. Wa arju an takuna minhum. Nabi kata dan aku harap kamu wahai Abu Bakar salah seorang daripada yang akan dipanggil oleh semua pintu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 36. Muka surat 36 kita masuk bab ma jaa fi sahwi an waqti salatil 'asr. Itu bab yang datang pada menyatakan lupa daripada waktu sembahyang asar. Ini dia main cerita, dia ni terlampau sibuk kerja, terlampau apa ke, asar tak sembahyang. Kalau kita lah pergi kerja dengan balik dengan jalan jam, dengan lerutu, dengan lebuni, dengan apa ke semua, dia terlupa. Duk berasa lagu sembahyang dah, padahal tak sembahyang lagi. Katalah dia ni bila masuk waktu, biasanya dia semayang di pejabat dulu, lepas tu baru balik. Biasa begitu. Tak hari tu apa kat kalang kabut turun pergi, tak semayang lagi di pejabat. Balik tu kena jam berlaku jalan. Dia berasa lagu semayang dah, walhal dia tak semayang lagi. Apa hal dengan orang yang lupa semayang asar ni? Ketahuilah saudaraku, seorang itu hendaklah jangan dia meringan-ringankan sembahyang sehingga luput daripada waktu fadilatnya. Dia start begitu. Syekh Idris Al-Mardawi yang tulis kitab ni dia start yang tu. Dia kata jangan ada siapa daripada kalangan kita ni duk buat halal-balai dengan sembahyang. Sebagaimana dalam masalah yang disebutkan tadi, kerana luput waktu fadilat itu rugi beberapa pahala. Waktu fadilatnya apa dia tuan-tuan? Waktu fadilat ni awal waktu. Itu maksud waktu fadilat. Masuk waktu, katalah Zuhur kata masuk pukul 1.20. Itu awal waktu. Masuk terus semayang, itu waktu fadilat. Pukul 3 saat ni baru semayang pun tak salah, tapi terlepas pahala waktu fadilat. Tak salah. Asar masuk kata 4.43, kata lebih kurang macam tu. 4.30 baru sembahyang Zuhur. Tak salah. Tapi terlepas banyaklah. Waktu fadilat pun terlepas. Kira kalau kita ada ingat pula meringan-ringankan sembahyang, tak cantik di sisi Tuhan. Berdosa tak berdosa, masih sembahyang lagi. So dia nak bagi tahu di sini, dia suruh rebut waktu fadilat tu, awal waktu tu, cantiknya yang tu. Kalau tak boleh tak apa, tapi kalau boleh, bagi boleh. Begitu. Istimewa pula dia kata waktu asar. Maka waktu asar itu maka sangatlah suka orang meluputkan waktu ikhtiar ataupun waktu jawaznya, dia kata. Terutamanya waktu asar, dia kata ramai orang tergelincang tak semayang asar. Walaupun waktu ikhtiar ataupun waktu jawaz. Waktu ikhtiar ni waktu yang kita boleh pilih. Maksudnya daripada mula masuk waktu sampailah sekira-kira celui satu semayang. Itu maksud waktu ikhtiar. Waktu jawaz pun sama juga. Waktu jawaz pun sama juga.
Daripada masuk waktu sampailah kepada celui satu waktu sembahyang. Maksudnya kalau kita takbir Allahu Akbar, kita sembahyang sampai kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masuk waktu lain. Itu kira celui. Itu dia panggil waktu ikhtiar. Waktu yang kita boleh pilih. Mana-mana masa daripada masuk waktu sampai kita boleh pilih. Oleh kerana dia kata dalam masa sedap dengan kerja buat. Kerana asam dia kata masing-masing ni dia banyak kerja, sibuk. Masa itulah kita nak kena clear kerja pejabat, masa itulah nak turun, nak start kereta, nak kena jam, nak singgah ambil anak sekolah petang. Time tu. Maka ramai orang dia kata nak tidur tergelincang asam ni. Maka kerana tu Nabi spesifik sebut tentang sembahyang asam. Ramai kawan-kawan kita pergi rumah dia nak ajak main kuliah ni. Pukul 7 kita pergi rumah dia. Jom lah kata ni. Dia kata sat-sat aku sembahyang asar dah. Tak sembahyang asar lagi. Pukul 7 kita pergi rumah dia. Kita nak ajak dia main mengaji malam ni. Sat-sat tunggu saat aku sembahyang asar dah. Terkejut kita ni. Tengok pergi rumah pukul 7. Waktu ada lagi. Pasal apa? Maghrib 7.30. Yang pukul 7 sembahyang asar boleh lagi. Tapi tak syurah. Tak syurah. Nah, ini ceritanya. Maka orang yang luput waktu ikhtiar bagi sembahyang asar itu telah diumpamakan oleh Nabi SAW seolah-olah turun bala kepada dia, iaitu tinggal dia seorang diri terkontang-kanting dan pupus daripadanya isteri dan anak bini dan harta dia. Itu dia. Dalam hadis tadi kita baca hadis dia. Nabi kata orang yang buat halal balai sampai tak sembahyang asar ni, dia ni diumpamakan orang yang muflis, tinggal dia seorang aja, anak bini, harta benda apa semua Tuhan rabut ambil daripada dia. Maka dengarlah hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula yang luput akan dia oleh sembahyang asar di dalam waktu ikhtiar dengan sengaja, maka seolah-olahlah diputuskan dia dengan ahli keluarganya dan harta bendanya. Yakni seolah-olah diambil Allah Ta'ala akan anak isteri dan harta benda daripada dia, maka tinggallah dia menunggal terkontang-kanting seorang diri. Orang yang saja tak sembahyang asar ni seolah-olah macam Tuhan rampas ambil anak bini dia, harta benda dia, tinggal dia seorang sebatang kara, duit ringgit tak ada, keluarga tak ada, apa pun tak ada, seolah-olahnya begitu. Maka tak ada siapa yang boleh menghiburkan dia dan boleh menyukakan hati dia, dan jadilah bala pula ke atas, turun ke atasnya oleh kebiasaannya beranak isteri dan juga berharta. Itu dia. Sunyi itu satu bala. Macam kita sebenarnya, kita anak ada 5 orang, 6 orang di rumah, seorang duduk keluar daripada rumah. Masa ada 5-6 orang di rumah tu, rumah ni pembesar, pembesar ni bilik tambah hotel buat lebu tu lebu ni apa, pasal anak tu ada 5 orang. Anak tu bukan nak duduk dengan kita. Kita pembesar rumah bukan untuk kita, jauh sekali untuk ingat nak menunjuk pada orang, dah untuk nak bagi keselesaan pada anak. Anak ni tunggu hari dah nak keluar daripada rumah kita. Bukan kerana dia tak suka kita, bukan kerana dia benci kita, tapi kerana itulah lumrah dalam hidup manusia. Sampai masa anak keluar tinggal kita. Seorang mula start dengan keluar pergi mengaji, masuk sekolah asrama, kita hantar tuition sana sini, dia dapat 5A. Bila dapat 5A, dia pergi asrama. Korang seorang ahli keluarga. Hak abang pergi asrama, dia kata satu, dia kata tahun depan adik pergi, tahun lagi satu, adik lagi seorang pergi. Lepas tu pergi universiti, habis. Lepas keluar universiti, sat balik duduk rumah, sat aja pergi kerja, nikah keluar duduk rumah hati.
Macam mana kita ni selama berapa tahun, setidak-tidaknya 12 tahun anak kita duduk dengan kita dalam rumah kita 5-6 orang ni lompat, kumpang riuh rendah, kita pun riuh duk marah depa dengan apa cerianya rumah tu, tiba-tiba kosong. Kita tengok muka bini kita tengok kita garu kening, dia garu dagu. Oh, kata kacau macam ni aku boleh gila. Kita kata kat bini kita kata kalau abang gila, saya ni tak tahu apa nak jadi. Orang paling rapat dengan anak saya tak bukan. Tuan-tuan, macam mana rasanya kesunyian tu. Dia nak gambarkan orang yang tak semayang asar ni jadi macam tu. Allah rampas habis segala-gala daripada dia, bini dia, anak dia, harta benda dia, tinggal dia sebatang kara semata-mata kerana dia sengaja tinggal semayang asar. Begitu. Maka jadilah itu seperti satu balak yang turun ke atasnya kerana kebiasaan dia beranak isteri dan berharta. Maka demikianlah juga orang yang meluputkan waktu asar yang ikhtiar itu, maka luput daripadanya segala pahala yang besar, sebagaimana bandingan luput anak bini dan harta itu. So umpama macam tu, Tuhan ambil habis semua pasal dia saja tinggal semayang asar ni. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, dan kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Ya. Kata Nawawi, telah bersalah-salahan ulama pada kehendak tentang luput asar itu pada hadis tadi. Maka kata Ibnu Wahab dan lainnya ialah orang yang tiada sembahyang akan dia di dalam waktu yang ikhtiar. Dan kata Sahnun dan Al-Asili ialah orang yang melambatkan sembahyang asar sampai masuk matahari. Itu pendapat ulama. Cerita dia buat ringan sembahyang. Itu cerita dia. Langsung tak sembahyang ke ataupun takhirkan bagi lewat sembahyang sampai dan satu rakaat aja dalam waktu hak lain tu dah bang masuk waktu lain dah. Tak kira macam mana, ceritanya kita buat mudah tentang benda tu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi ta'jil as-salat iza akharaha al-imam. Iaitu bab yang datang pada menyegerakan sembahyang apabila mentakhirkan oleh imam. Masjid kita buat majlis, kata buat majlis Maulidur Rasul. Kita jemput imam. Imam maksudnya pemerintah negeri. Panggil menteri besar mai. Suruh resmi majlis yang buat di masjid kita ni. Maghrib masuk 7.30, 7.50 menteri besar tak sampai lagi. Cerita lagu mana ni? Cerita nak sembahyang dulu ke ataupun nak tunggu juga sampai pemerintah, sampai orang besar sampai baru nak sembahyang ke, macam mana? Itu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, adalah maksud imam di sini ialah raja negeri ataupun ganti dia ataupun pemerintah ataupun seumpamanya. Maka apabila mentakhir dia akan sembahyang, maka jangan nanti akan dia lagi untuk berjamaah, bahkan sembahyanglah pada awal waktu. Agama ajar dulu tu. Dia orang besar mana pun tu dia punya pasal. Masuk waktu kita jalan dulu. Kalau dia main-main tak lagi tengok, dia nak marah, dia tahu tak tunggu saya, ambil takkan start pun tak boleh tunggu. Tunggu munggu kata-kata ambil pasal. Masuk waktu kami sembahyang. Tunggu munggu kata-kata. Pasal apa? Baca hadis ni bagi dia dengar. Kan? Ini sampai tak sembahyang ni, dia tunggu. Tak boleh. Dia kata apa? Dia kata sembahyang dulu. Pasal apa? Lebih-lebih lagi kalau sembahyang itu sembahyang yang waktunya singkat. Maghrib misalnya tak panjang waktu maghrib ni, subuh misalnya tak panjang waktu subuh ni. Rasa tunggulah. Hang sampai sembahyang sekali, hang sampai lambat hang sembahyang, kemudian kami jalan dulu. Pasal apa? Pasal hak kita nak sembahyang, hak kita nak sembah dalam sembahyang ni raja kepada segala raja. Maliki yaumiddin. Raja yang memiliki hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan sebab menurut suruh Nabi SAW yang demikian itu, seperti yang telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, ya Aba Dzar, umara yakununa ba'di yumituna as-salah. Diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi SAW kepada aku, sabda Nabi, wahai Abu Dzar, bagaimana engkau buat
Apabila ada raja-raja yang ada mereka itu kemudian daripada aku, Nabi kata, memati mereka itu, yakni mematikan mereka itu akan semayang, yakni mentakhirkan mereka itu akan semayang daripada waktu yang ikhtiar. Nabi tanya Abu Zar, Nabi kata, wahai Abu Zar, esok aku tak ada esok, akan main pemerintah yang memerintah negeri ini, yang mereka ni kira semayang lagu buat lebih kurang. Maka sahut Abu Zar, tiada hamba tahu ya Rasulullah. Maka apakah Tuan hamba suruh hamba buat? Abu Zar dengan adabnya, dengan Nabi kena beradab. Kalau Nabi tanya, jangan sebarang-barang jawab. Kalau Nabi tanya, paling beradab jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Itu paling beradab. Bila Nabi tanya, walaupun kita ada jawapan, tapi kita jawab dekat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Bagi Nabi jawab senang. Kita boleh bagi jawapan kita, betul, tak betul. Kalau betul tak apa, tak betul pun Nabi boleh berbetul. Tapi adab kita dengan Nabi, kita dengar Nabi kata dulu. Tuan kalau sampai di Madinah, tuan sampai di makam Nabi SAW, di makam Rasul tu, tuan tengok di atas. Di atas derajat makam Rasul tu, di atas derajat tu dia ambil ayat-ayat daripada surah Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Itu semua ditulis. Itu semua adab-adab kita dengan Nabi. Kita sampai di depan makam Nabi, nak bagi salam pun tak usah buat cara kurang adab. Elok-elok sampai tu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Adab. Yang duk buat lagu kita di kampung ni, Assalamualaikum ya Rasulullah, duk buat lagu tu, tak lagi asrama merah balon di belakang. Orang dah tulis dari atas tu, jangan duk angkat suara lebih ke atas suara Nabi ada. Dia nak abang kata kita kena beradab. Nabi ada, Nabi sudah wafat, sama aja. Kita kena beradab dengan dia. Di antara adab kita dengan dia apa dia? Bila orang sebut nama Nabi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat kepada Nabi. Itu adab. Kalau orang sebut nama Nabi, kita buat dah, buat pekat badak tu kurang adab. Bila orang sebut, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Makna kita adab dengan Nabi. Betul-betul kita menghormati Nabi, kita junjung tinggi Nabi, kita sangat-sangat sayang, rindu nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abu Zar bila Nabi tanya dia, kalaulah hang esok hidup satu zaman di mana pemerintah pada zaman itu mematikan sembahyang, maksudnya dia buat lewat sembahyang, apa hang nak buat? Nabi tanya Abu Zar. Abu Zar jawab apa? Dia kata, Tuan hamba nak suruh hamba buat apa? Hamba tak tahu. Apa Tuan hamba suruh itu yang hamba buat, dia kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fashalli salatan liwaqtiha." Nabi kata, maka hendaklah sembahyang engkau akan sembahyang itu awal waktu. Nabi kata soal pemerintah ni dia main lambat ke dia nak main pukul berapa, tu dia punya pasal. Hang masuk waktu sembahyang. Nabi kata begitu. Menunggal kamu, kemudian pergilah kamu lihat apa kerja kamu. Walaupun terpaksa sembahyang seorang. Pasal apa? Jawatan kuasa masjid semua nak tunggu sampai dia main. Kita terpaksa sembahyang seorang, sembahyang dulu. Begitu. Kemudian sekiranya kembali kamu ke masjid, tiba-tiba kamu dapati imam sembahyang berjemaah, maka sembahyanglah pula kamu lagi sekali. Kita dah sembahyang dah, masuk waktu dah, tunggu saat dah. Kita bagilah, bukan kata soal masuk-masuk kita sembahyang terus, tunggu 5 minit tengok. Hari tak nampak tanda-tanda kata nak sampai lagi, orang semua duduk tunggu lagi, kita sembahyang dulu. Terus sembahyang kita turun pergi buat kerja kita apa, tak lagi dengar trafik main dia main dah, main pula depa sembahyang jemaah. Semayang lagi sekali, Nabi kata, tak ada masalah. Dan lagi kita akan tengok perbincangan sekah tentang semayang 2 kali. Dah semayang dah, lepas itu kita semayang seorang, lepas itu main pula tengok orang semayang jemaah. Tadi kita semayang seorang, kita lipat sekali lagi. Semayang pula lagi sekali, berjemaah pula. Apa hukum dia, hak mana satu Tuhan terima, semua dibincangkan oleh ulama kita. Begitu. Baik, maka nescaya adalah sembahyang itu jadi sunat dia kata. Hak mula tadi itu hak fardu. Lepas dah kita main-main tengok depa sembahyang jemaah pula, naik pula sembahyang. Sembahyang jemaah hak kali kedua ni itu jatuh sunat. Pahala ada, tapi itu sunat. Hak fardu lepas dah tadi ni. Begitu. Maka inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sallaita liwaqtiha kanat laka nafilah. Nabi kata, maka jika telah mendapat
sembahyang engkau bagi waktu ikhtiar kemudian daripada sembahyang hak mula tadi dengan berjemaah serta imam, nescaya adalah sembahyang jamaah yang kedua ini bagi engkau sunat. Nabi kata nafilah itu sunat. Dia kata wa illa kunta qad ahrazta salatak. Nabi kata dan jika sekiranya jumpa engkau akan imam sedang sembahyang berjemaah, yakni kemudian daripada kembali engkau daripada menunaikan kerja engkau, nescaya adalah engkau itu sesungguhnya telah memelihara sembahyang engkau, kerana sembahyang engkau yang awal waktu tadi telah sah dia. Hak mula tadi dah sah dah. Kita pelihara dah sembahyang kita. Hak kedua ni sunat kepada kita. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini telah datang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Ubadah bin As-Samit, dan katanya lagi hadis Abu Zar itu ialah hadis yang hasan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi kita faham benar ni. Jadi ke depan kalau jadi kita tahu nak bertindak dan kita tahu tindakan kita itu ada sandaran dia, ada nas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Masalah menyegerakan sembahyang di awal waktu apabila ditakhirkan oleh imam. Ini nak bincang detail pula. Kata At-Tirmizi, itulah perkataan bukan seorang daripada ahlul ilmi. Di kalangan ulama suka macam tu. Masuk waktu sembahyang dulu, kita ambil fadilat awal waktu. Lepas itu saat lagi kalau lepas sembahyang Jumaat kita ikut lagi sekali, kita dapat lagi sunat. Dan mensunatkan mereka itu akan sembahyang seorang bagi awal waktunya apabila mentakhirkan oleh imam. Kemudian sembahyang pula ia serta dengan imam. Dan bermula sembahyang yang pertama itu sembahyang yang fardu di sisi kebanyakan ulama. Dan bawah tu perbincangan benda yang sama lagi. Baik, masalah yang berikutnya, dia kata menghimpunkan sembahyang awal waktunya dan juga berjemaah. Ini cerita combine dua-dua sekali. Sembahyang awal waktu pun orang tak mau sembahyang ni, kita sembahyang dulu. Sekali lagi bila ada orang jemaah kita ikut pula apa hukum dia. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis itu menunjukkan suruh benar-benar sembahyang awal waktu. Dia nak abang kata yang agama tekankan ialah soal sembahyang awal waktu tu bagus. Tentu. Dan padanya menunjukkan bahawasanya apabila imam mentakhirkan ia akan sembahyang daripada awal waktu, maka sunatlah bagi makmum sembahyang ia di awal waktu dengan seorang diri, kemudian sembahyang pula dia serta dengan imam. Maka telah menghimpunkan dia dua fadilat, iaitu yang pertama fadilat awal waktu dan yang kedua fadilat berjamaah. Dia dapat pahala sungguh hari itu. Awal waktu pun dia dapat pahala, jemaah pun dia dapat pahala, dan dia memang sembahyang. Cantik dia. Begitu. Masalah dia kata merengkehkan jamaah, sembahyang jamaah ataupun sembahyang awal waktu, mana satu yang afdal? Maksudnya kalau dia ni tak mau buat dua-dua tu, dia nak buat satu aja. Sama ada dia sembahyang awal waktu seorang dia, lepas tu dia pergi, dia orang buat jemaah pun dia tak main join dah. Ataupun dia tunggu sampai sembahyang jemaah dia ikut. Mana satu lebih baik untuk dia pilih? Kata Imam Nawawi, maka kalau menghendaki seseorang merengkehkan atas satu saja daripada keduanya, berjemaah tetapi akhir waktu, ataupun sembahyang awal waktu tapi seorang diri, mana satu yang lebih afdal? Maka padanya khilaf yang masyhur bagi ashab kita, dan telah bersalah-salahan mereka itu pada yang rajihnya, dan sesungguhnya telah diterangkan di dalam Syarah Al-Muhazzam pada bab At-Tayammum, dan yang mukhtar, yang terpilih ialah sunat menanti untuk berjemaah jika tiada keji takhirnya itu. Jemaah dia kata lagi besar daripada awal waktu pula, sekiranya sembahyang jemaah itu tidak terlalu lewat. Kalau cakap nak tunggu daripada calling-calling mai, dia kata dalam 10 minit lagi sampai, tunggu saat 10 minit itu lebih afdal. Dia kata tunggu saat 10 minit tu tak kira lambat lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah tu, kalau sembahyang subuh pun dia bang kali pertama tu tak masuk waktu dulu, tak masuk waktu lagi. Bang kali kedua tu baru masuk waktu. Lepas bang tu nak boleh ke sembahyang pun dia bagi masa lagi. Pasal apa ni ada untuk Syekh azan ni baru nak lompat bangkit gosok gigi apa semua, dia bagi time. Masjid kita ni tak buat begitu. Bang nak perlu sembahyang lah, kawan baru jaga bila bang ni gosok-gosok gigi, sini sembahyang dah, main-main lagi.
Semayang seorang di masjid. Semayang seorang sudah, dia berkat dia tengok pula bangkit lambat. Jadi cerita dia tak payah pergi, dia kata semayang rumah. Kan? Di sana dia bagi time. Bagi time, dia dah bang dah, dia tunggu. No, pasal ambil kira kawan nak duduk di hotel mana, ujung mana, belanja berapa ribu mai. Tunggulah di atas, kan? Tunggu kadang-kadang sampai 6-7 minit, kadang sampai 10 minit. Dia tunggu sampai orang mai. Puas hatilah. Jadi sampai 10 minit pun tak mau tunggu tu tak kena pula lah. Kan? Dia cerita dia macam. Tapi kalau tunggu sampai sejam, itu mengawut lah cerita dia. Kan? Baik, itu kita kena faham. Dari segi itu kita kena faham. Baik, dia kata masalah muadah pada salat pada subuh dan maghrib dan asar. Dia kata ni cerita nak ulang-ulang semayang ni macam mana pula pada semayang subuh, pada semayang maghrib dan pada semayang asar. Pasal apa tuan? Semayang subuh, selepas subuh tak ada sunat. Bahkan dia dah masuk waktu haram semayang. Kalau kita dah semayang seorang dah, lepas tu kita nak buat pula semayang jemaah. Semayang jemaah tu jatuh sunat. Sedangkan selepas subuh tidak ada sembahyang sunat. Itu perbahasan dia. Dah faham tak? Dia bahas macam tu. Maka sembahyang ulang ni untuk subuh dan maghrib dan asar, untuk sembahyang yang tidak ada sunat ba'diyah. Macam mana? Boleh tak kita buat hal lagu tadi ni? Kita sembahyang dulu seorang, lepas tu orang buat jemaah kita nak join pula. Boleh tak boleh? Sedangkan kalau kita buat, dia dah duduk lepas daripada subuh, dia dah duduk lepas daripada asar yang kita sembahyang, dia dah duduk lepas daripada maghrib yang kita sembahyang. Sedangkan itu waktu-waktu yang ni, yang dilarang. Macam maghrib ni dia bukan masalah tu, dia masalah lain timbul. Satu, masa pendek. Yang kedua, maghrib ni 3 rakaat. Kalau kita buat lagi 3, dia jadi 6. Sedangkan maghrib ni rakaat dia ganjil 3. Boleh tak boleh macam tu? Yang kata ulama ni, kita jangan pandang rendah kat mereka. Mereka menghalusi aspek hukum ni. Kita pun tak peringat benda-benda macam ni, tapi ulama dia menghalusi. Kita tengok dia kata apa. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis di dalam masalah itu menunjukkan bahawasanya tak mengapa mengembalikan ataupun ulang balik subuh dan asar dan maghrib seperti yang baki daripada sembahyang yang 2 lagi tu. Kerana bahawasanya Nabi SAW mengitlaqkan dia akan amal dengan mengulang sembahyang itu. Hadis tadi Nabi kata apa? Fasalli salata liwaqtiha. Nabi kata sembahyanglah pada awal waktu, pada waktunya. Nabi tak sebut kata sembahyang apa. Nabi sebut secara mutlak. Maknanya sembahyang apa pun boleh diulangi. Itu maksudnya, kata Imam Nawawi. Dan tiada beza di antara satu sembahyang dengan satu sembahyang, kerana Nabi tak membezakan. Maka inilah wajah yang sahih pada mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya apa? Lepas asar kita sembahyang asar seorang, kita pergi tengok ada orang buat jemaah, kita join pula, tidak menjadi kesalahan. Itu maksudnya. Dan bagi kita satu wajah bahawasanya tiada diulang subuh dan asar, kerana sembahyang yang 2 itu sunat, dia kata. Dan tiada ada sunat kemudian daripada keduanya. Itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Dia kata untuk subuh dan juga untuk asar, kalau kita dah sembahyang seorang, tengok-tengok ada orang buat jemaah, dia kata tak payah ulang dah. Pasal apa? Kalau ulang, hak kita ulang tu sunat. Sedangkan tidak ada sembahyang sunat selepas subuh dan selepas asar. Itu pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Dan satu lagi pendapat bahawasanya tiada diulang untuk sembahyang maghrib, supaya tiada jadi genap dia. Ini. Kalau sembahyang maghrib hak mula tu dah 3, kita buat lagi 3, dia dah jadi genap. Dia tak jadi maghrib dah, sebab maghrib ni dia witir, dia bilangan ganjil. Dia kata kalau maghrib tak payah ulang, kalau ulang dia kata jadi begitu. Tetapi dia kata itu adalah pendapat yang dhaif. Dia kata. Jadi pendapat yang boleh pakainya apa? Boleh ulang. Nampak. Jadi apa sembahyang pun, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, kalau kita dah sembahyang seorang, tiba-tiba ada orang buat jemaah, kita boleh ikut untuk berjemaah pada semua 5 waktu ni. Itu pendapat yang paling sahih di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi an-naum 'anil salah. Ini pula nak cerita apa? Orang tu tidur sampai terlepas waktu sembahyang. Ni duk jadi bila ni kerap kali subuh. Pasal apa? Tidur sampai 3. Pukul 3 pagi baru tidur. Pasal apa yang tidur sampai 3 pagi? Sembang dengan kawan.
Pasal apa yang tidur pukul 3 pagi? Tengok bola. Pasal apa yang tidur pukul 3 pagi? Duk tengok video. Duk tengok gambar video. Akibat dia apa? 7.30 baru jaga. Subuh apa ke mana, apa ke mana. Cerita orang macam ni apa dia? Dia kata, ketahuilah saudaraku, seorang yang tidur sampai luput waktu, apa hukumnya? Terlepas waktu sembahyang ni semata-mata kerana tidur. Maka misalnya iaitu satu orang telah selesai dia daripada sembahyang Isyak, kemudian tidur dia, tiba-tiba terjaga matahari sudah terbit. Dia ni lepas Isyak tidur letih apa aku tak tahu lah, balik daripada pi mana, pi meminang apa di Johor mana tu, balik sampai penat semua lah, tak kepala tu ke 8 pagi tu. 8 pagi tu orang panggil. Macam mana cerita dia ni? Dan sudah luput waktu subuhnya, sewaktu tidurnya tadi. Maka hukumnya hendaklah qada sembahyangnya. Cerita dia apa? Jaga-jaga tengok Allah pukul 8 duk Allah. Bini dia kata duk mati apa minta sembahyang tu hadis. Bukan hadis, terkejut ni bangkit pukul 8 ni, tak pernah. Allah tak kena nak pergi masuk pancung, pergi ke dapur. Jadi dia kata tu pergi cari apa? Cari apa aku nak sembahyang ni dah lewat. Sembahyang ni pancung dah ada depan ni. Hilang masuk pintu dapur. Dia terkejut juga. Orang tak pernah tinggal sembahyang. Kalau dia luput satu waktu lah, dia jadi dada ni dia ketak buk dia. Tak pernah tinggal sembahyang. Tak puas duk tinggal selalu, tak ada apa kan. Jaga pukul 8 dia dah, subuh selepas dah, balun dari 10. Tambah lagi 2 jam. Pukul 10 lagi baru bangkit. Tak ada kira dengan puas ni Zahira. Ni bukan kata pasal tidur tertidur letih sampai tak ada. Dia ni memang kunci jam pukul 8. Memang jenis kaki kunci jam pukul 8. Memang subuh ni tiap-tiap hari qada. Bini dia kata, abang ingat kot lepas pada pergi Mekah balik haji ni kot lah subuh boleh sembahyang dalam waktu. Tak juga. Dia kata enough. Kata dengan bini dia enough. Enough ni kata cukup. Terkadang panjang. Enough. Aku dah kata dah Kang, aku tak pergi lagi buat haji. Hang yang duk ajak. Ada pikut tu pula. Bini salah juga, kan? Ada dalam ramai-ramai manusia atas muka bumi ni ada dunia lah. Kan? Baik, dia nak tengok cerita ni. Dia kata dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata hadis tu an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala zakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum 'anis salah. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Kata dia, kemudian daripada jaga kami daripada tidur dengan kawan-kawan kami dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir. Tiba-tiba terbit matahari dan luput sembahyang subuh kami. Ini dengan Nabi, dengan sahabat sekali. Nabi biasa kena macam ni. Musafir ni pernah. Nak jadikan, ditakdirkan Allah jadi benda ni untuk kita umat kemudian ni ambil hukum, ambil pengajaran. Nabi pun letih, terlena semua. Jaga-jaga cerah dah macam tu. Maka menyebutlah mereka itu, yakni bertanyalah kawan-kawanku akan Nabi SAW akan tidurnya daripada luput sembahyang fardu subuh itu. Faqala innahu laisa fil naum tafrid, innamat tafrid fil yaqadha. Maka sabda Nabi SAW menjawab soal mereka itu, bahwasanya tiada pada tidur itu terjadi melampau-lampau namanya. Hanya yang terjadi nama melampau-lampau itu ketika jaga. Yakni orang yang jagalah yang bernama melampau, iaitu merengan-rengan dan sengaja untuk tak semayang. Sedangkan aku pada masa tenanti-nanti, sekejap lagi, jenis apa? Jenis sedangkan duk tenanti-nanti sat lagi. Kita ni, Nabi kata aku sendiri dan hampa semua ni, kita ni jenis apa? Jenis duk tenanti-nanti waktu semayang. Kita bukan sengaja nak tinggal semayang. Kita ni orang yang tenanti-nanti waktu semayang. Ni cerita bukan sengaja. Cerita dia saja Allah takdir benda ni jadi macam ni. Bangkit-bangkit matahari naik dah. Kita tak sama dengan puak yang melampau, yang sengaja tak semayang. Nabi kata
sebentar lagi, hak jenis orang kata sat lagi sembahyang, sat lagi, sehinggalah luput waktu sembahyang. Jenis macam ni. Bini ni tak larat teriak. Orang perempuan ni selalu lepas sembahyang bagus. Lepas kan tidur ingat kat lelaki ni. Bang, pukul 3 dah ni, tak sembahyang asar, tak sembahyang zuhur lagi. Sat. 3 suku. Bini kata, bang, 3 suku dah bang, tak lagi masuk asar. Asar 4.40 ni pun. Dia jawab lagu tu. Sampai 3.45. Kawan tahu waktu sembahyang kan? Sampai 3.45. Bini dia kata, bang, nak cari dosa ke bang? Sembahyang dulu, saat lagi pergi sambung kerja tu. Saat lagi, aku kata saat lagi, hang duduk diam-diam tak boleh kan? Dia malah. Bini kata ikut suka abang lah, Haji Mardut, dia kata. Bini kata Haji Mardut, dia kata. Dia buat haji saja, dia kata. Lu dengar bini lu kata, lu dengar. Habis kat dia kata, orang habis kerja aku dulu. Tahu bunyi bangsa. Tapi bunyi bangsa. Oi, buat kalut. Bunyi bangsa tu buat kalut. Oh, pipi siapa dalam bilik ayah ni? Oi, keluar, aku tak sembahyang lagi. Keluar tu aku habis satu rumah kacau bilau. Anak nak sembahyang doa, orang bang acap dia nak sembahyang doa. Marah habis semua orang. Anak tengah duk mandi, sempur rambut tak habis, keluar main basah-basah. Keluar aku nak ambil nak sembahyang. Kalut sangat pula yang masa tadi 3-4 jam tak sembahyang. Jenis apa? Jenis buat muda. Bukan tak orang sembahyang. Bukan kita tak takut tinggal sembahyang, tapi jenis tangguh, jenis buat muda. Ini dia cerita ni. Jenis orang Nabi kata kita bukan macam tu. Kita ni betul-betul kita terlena letih. Nabi kata. Maka adapun kita luput waktu subuh kita bukannya kerana melampau-lampau ataupun meringan-ringankan sembahyang tu, hanya oleh tidur kita yang menjadi luput waktu sembahyang itu, bukan dengan sengaja, dengan sebab senanti-nanti ataupun tangguh-tangguh seperti orang-orang yang duk menangguh nak menunaikannya. Nabi kata kita bukan saja, Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, fa iza nasiya ahadukum salah aw nama anha fal yusalliha idza zakaraha. Kata Nabi, maka apabila terlupa seseorang daripada kamu akan satu sembahyang ataupun tertidur dia daripadanya, maka hendaklah qada dia akan sembahyangnya apabila ingat dia akan dia ataupun apabila jaga dia akan dia. Kita memang duk biasa bangkit awal. Hari tu jaga-jaga tengok dah 7 dah. Ada lagi 5 minit lagi nak habis waktu subuh. Kalau kabut masuk gosok gigi ambil, habis waktu dah. Nabi kata apa? Bila jaga tu immediately, serta merta semayang. Jangan jaga-jaga pukul 8 dah, lepas dah subuh tak apalah, tidur tu tak boleh begitu. Bila jaga, masa tu juga kena semayang. Ataupun bagi kes orang lupa. Ada ni hadut semayang hari-hari dia terlupa. Dia terlupa macam mana. Dia biasanya bila masuk waktu dia semayang di masjid. Masuk waktu dia semayang di masjid. Hari tu dia pergi berjalan di mana ke apa ke. Bila masuk waktu dia tak boleh nak pergi semayang masjid, lagu dia duduk di rumah ni. Lepas bila lepas lebih kurang setengah jam, sejam lepas tu dia rasa macam semayang tak. Duk buat relax. Duk buat relax. Sampailah masuk waktu yang berikutnya. Dan masuk waktu berikutnya bini dia tanya dia. Bini kata, abang semayang tak? Zuhur tadi. Semayang tak lah. Tak nampak pun bila abang semayang. Bini kata duduk. Dia kata aku semayang kot. Dia main kot lah. Aku semayang kot. Bini kata abang semayang tak mana? Fikir-fikir balik bertanda pula dah. Bertanda pula dah. Dia dah masuk asar tadi. Oh, aku tak semayang tak? Dia tanya bini dia balik. Bini dia kata tak tahulah abang, tapi saya tak nampak lah abang pergi semayang. Allah, sudahlah kata. Kes yang macam ni tak sengaja. Segera Nabi kata bila teringat tu pergi ambil ayat semayang dulu. Semayang zuhur dulu baru semayang. Begitu. Baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan daripada Abi Maryam dan Imran bin Husain dan Jubair bin Mut'im dan Juhaifah dan Abi Sa'id dan lain-lain lagi. Dan kata dia telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Tetapi Muslim lebih panjang lagi cerita ni dan lebih terang lagi kisah ni. Dia kata masalah qada semayang yang luput dan waktunya. Kata At-Tirmizi,
Dan telah bersalah-salahan ahli ilmu pada seorang yang tertidur sampai luput waktu sembahyang, ataupun seorang yang lupa akan sembahyangnya, maka jaga ia daripada tidur, ataupun apabila ingat dia daripada lupa, padahal ia di dalam bukan lagi waktu sembahyang itu, yang sudah luput waktu sembahyang itu, dan ingat ataupun jaga dia itu ketika berbetulan dengan terbit matahari ataupun waktu masuk matahari, maka adakah ia sembahyang pada dua waktu ini ataupun ditakhirkan? Dia waktu tu, waktu-waktu yang disebut sebagai waktu jangan sembahyang ni, waktu nak terbit matahari dengan waktu nak terbenam matahari. Waktu ni waktu dilarang sembahyang. Kita pula baru sedar daripada tidur time tu. Adakah kita boleh sembahyang time tu? Itu maksud dia. Adakah kita boleh sembahyang time tu? Tuan-tuan, bab sembahyang ni banyak masalah timbul. Macam mana bab haji, macam mana bab umrah lah. Dia, kita mengaji punya banyak lah, punya banyak buku kita baca lah, jumpa juga masalah kita tak pernah jumpa. Jadi siang tu orang telefon, dia kata, Ustaz, saya esok nak kena operate tonsil dia menanam. Esok nak kena buat operation. Okeylah, operate tu dia ongkong. Itu bukan anggota wudu. Tapi selepas operation, mereka akan drip tangan masuk air. Bila tangan tu drip, timbul masalah lah. Nak ambil ayat semayang macam mana? Bab basic, tuan-tuan. Bab apa dia? Bab ambil ayat semayang ni. Kita kalau pergi masjid, dengar ustaz dia mengajar bab ambil ayat semayang. Kita kata bila tahun lah nak habis, main-main bab semayang, main-main bab semayang pun tak dengar. Macam kita pandai sangat. Bila main masalah kita tak tahu nak selesai macam mana. Nampak tuan-tuan? Tak habis benda ni kalau kita nak cari belajar. Tak habis. Dia tanya, ni saya pun dah naik lemah dah ni, duk tanya orang macam-macam. Dia kata ada kata kena tayamum, pasal nak ambil ayat semayang kawasan tu berbalur. Jadi dia kata kena tayamum. Lepas tu ada pula seorang pula kata ambil ayat semayang, ambil dulu basuh tangan, kumuk, basuh muka, lepas tu basuh tangan. Bila tangan tu balut, berhenti. Basuh tangan tu berhenti, tayamum dulu. Ambil debu, tayamum muka dengan tangan. Lepas tu continue balik, sambung balik kepala semua sampai kaki. Ada kata lagu tu. Oh ya, pening Zai. Saya kata pening, tak ada semayang pun senang je. Okay, tak boleh banyak cerita sangat. Saya kata dia ginilah, secara jelas tidak ada dalam nas, secara jelas. Tetapi nas yang asal tu diberi pandangan oleh ulama-ulama yang muktabar banyak. Saya kata dia cuba rujuk di dalam tafsir ayat ahkam Muhammad Ali As-Sabuni. Dalam bab ni cerita pasal ayat semayang, cerita fasilu wujuhakum apa semua ni, kita akan jumpa perbahasan dia akan bagi 3 pandangan dia akan bagi di sana. Satu, dia kata apa? Ambil ayat semayang sampai habis. Tempat balut-balutlah, basuh ke tepi dia saja. Habis semua, tayamum. Dengan niat ganti tempat yang berbungkus, yang berbalut tadi. Pendapat kedua pula dia kata apa? Ambil ayat semayang, bila sampai dalam tempat balut tu berhenti, pergi tayamum dulu. Tayamum berlemuh muka, berlemuh apa semua, mai sambung ayat semayang pula. Itu pendapat kedua. Ada dalam pendapat lah, bukan nas, bukan ada hadis apa, pendapat ulama. Mai pendapat ketiga dia kata apa? Ambil ayat semayang macam biasalah. Tang tempat balut tu, sapu ayat ku atas balut tu aja, semayanglah. Dan semayang itu sah, tak payah utak. Kalau ada 3 pendapat, ada pendapat yang betul-betul merumitkan dan menyusahkan orang yang memang susah, pasal apa kita nak ambil pendapat tu? Kenapa kita tak ambil pendapat yang tidak menyusahkan dalam ibadat? Sedangkan roh ibadat, prinsip di dalam syariah Islamiah ni dia senang. Dia memudahkan lebih-lebih lagi pada orang susah. Kalau tidak disyariatkan sembahyang duduk bagi orang yang tak kuasa berdiri. Pasal apa? Syarak membenarkan sembahyang duduk, pasal nak memberi rukhsah, memberi keringanan kepada orang yang dalam keadaan susah. Pasal apa? Ada syariat sembahyang sambil berbaring. Pasal nak memberi keringanan kepada orang yang dalam keadaan sakit, susah. Lepas tu kita pula, orang tu sakit, kita pergi tambah tai bagi dia sakit lagi. Dia dah duduk terlentang atas kaki hospital, kaki duduk bungkui, tangan duduk bungkui, patah sana sini. Lepas tu dengan duduk suruh ambil ayat semayang, dengan duduk umai debu lumuk muka dia pula. Jadi bila orang tengok, dia kata, dia kata takkan Islam macam ni kot.
Kita yang hidup jadi susah. Dalam bab haji sendiri pun ada hadis. Dalam bab haji, sahabat duk tanya Nabi macam-macam tentang haji ni. Tanya. Lepas satu-satu. Nabi kata apa? Nabi kata, if'al wala haraj. Nabi kata, buatlah setakat mana boleh buat. Jangan sampai menyusahkan. Itu saja. Yang pentingnya ibadat tu buat. Jangan kita pergi habang dekat orang sampai orang tak mau nak buat ibadat. Dia kata payah-payah esok keluar hospital esok qada, ambil abang. Sedangkan tidak ada syariat suruh tinggal sembahyang tarawih esok qada. Tak ada apa yang tu. Kita pergi bagi susah orang, bagi takut orang, sampai akhirnya orang tak buat langsung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita macam tu. Sama lah macam cerita kita pergi duk tawaf ni, cerita batal yang sembahyang ni, tak habis bincang. Tabung haji mula-mula dulu kata kalau sentuh batal, tak kira apa pun, sentuh kira batal, kena pergi ambil ayat sembahyang lain. Sedangkan cerita kata sentuh batal ni cerita dalam mazhab Syafi'i sahaja. 3 mazhab lagi dia semata-mata sentuh tanpa nafsu, tanpa syahwat, tanpa tak batal. Maknanya benda ni bukan sabit dengan nas yang qat'i. Dia adalah hasil daripada tafsiran ulama. So bila macam tu kita pergi di Mekah hari ni, bila kita tawaf ni tak dapat tidak tuan-tuan. Dengan haduk tawaf puak kupu-kupu ni, dengan mesti sentuh punya. Ni jenis perempuan hak tawaf tangan duk merewang gawang apa pak kena pipi kita balik tengok perempuan pula. Kita punya duk jaga ni jalan-jalan pak mai pijak kaki kita. Tengok perempuan pula. Duk ulang dia sembahyang kita. Bila nak habis tawaf? Kita baca dalam hadis tawaf ni Nabi SAW dalam tawaf yang disertai dengan sa'i. Tawaf yang disertai dengan sa'i. Kalau tawaf sunat itu tawaf saja. Kalau tawaf yang disertai dengan sa'i, maksudnya tawaf rukun, tawaf haji ataupun tawaf umrah. Lepas tawaf tak lagi nak sa'i. Nabi SAW pada 3 pusingan yang pertama tu Nabi ittiba, Nabi buka bau sebelah kanan, dan Nabi ramal, Nabi berlari-lari anak. Ini untuk lelaki-lelaki. Bila komplit 3 pusingan tu, Nabi tutup bau dia dan Nabi berjalan biasa. Itu sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW. Hari ni kalau kita pergi, kita buat macam mana yang tu, kita buka bau sebelah. Bila masuk pusingan keempat, kita tutup. Ada pula syekh lain nak duk tawaf ni, mai tepuk belakang kita ni. Dia tepuk, dia kata ni, buka bau ni. Ya Allah, kita buat dah betul dah. Dia mai tepuk kita je kalau kabur pula. Macam mana ni? Duduk belajar kata, dia celaru pula, pasal tu celaru pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita belajar macam mana pun dia ada benda kita miss tu ada. Tak lagi tu yang ni aku tak tahu lagi. Ada dah habis sa'i dah, mai tang nak tahallul, duk potong rambut ni. Dia tak tahallul lagi, dia belum potong rambut dia pergi balas rambut kawan, tolong potong bagi kat kawan tu. Lepas tu ada orang mai abang pula kat dia, hang tak boleh hang potong lagi rambut hang. Dia kata tak lagi. Yang hang pergi potong rambut orang pasal apa? Pucat reti pula. Gagal. Tengok ada handphone bawa dia, telefon ustaz tak angkat pula dah. Dia pun nak tanya ni macam mana ni, mampu lah aku. Dia mula duk WhatsApp dia tu. Nampak kan? Duk baca buku ni macam-macam dah. Pi dia jadi satu benda tu pula yang kita tak tahu lagi. Nak abang kata tuan apa? Tak habis ilmu kita belajar ni, tak habis. Banyak tuan-tuan. Dalam banyak-banyak hadis Nabi kita biasa dengar ni, akan ada 1-2 hadis yang kita tak bisa dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kita belum sampai, dia akan sampai hadis esok ni. Nabi SAW sembahyang yang 4 rakaat, Nabi sembahyang 3. Habis 3 rakaat Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu Nabi bangkit balik dalam rumah dia. Sahabat ni tu wah. Awak 3. Selalu riwayat tu di kalangan ulama hadis ada kata sembahyang asar. Awak 3 ni. Maka dalam ramai-ramai tu ada seorang kata mungkin wahyu baru turun ke, potong jadi 3 pun. Tak tahu ni takkan. Ada hak satu pula kata kot Nabi lupa pun. Hak seorang pula kata tak mungkin Rasulullah boleh lupa. Jadi dulu tu. Hang cakap lagu ni, aku cakap lagu ni. Nabi keluar balik daripada rumah dia. Nabi tanya apa hal ni? Bunyi ramai ni.
Jawab satu orang, dia kata, ya Rasulullah, tuan semayang 3 aja tadi. Nabi kata, dah 4. Nampak tuan? Nabi atas kapasiti dia sebagai manusia, dia pun terlupa. Dan hikmah di sebalik itu apa dia? Pengajaran pada umat. Dah, sahabat makin ramai kata, dah ya Rasulullah 3. Oh, Nabi terus pergi duduk balik atas jadah dia, berdiri. Nabi sambung 1 rakaat saja. Nabi sambung 1 rakaat saja. Dan sahabat semua pakai ikut. Dan Nabi bagi salam. Dengar hadis itu terkejut pula. Oh, boleh ke lalu tu? Boleh ke? Aku tak pernah dengar ni, aku mengaji merata tak pernah dengar ni, dia baca kitab apa? Dia mula kan, ni nak buat ramai dia buat. Dia baca kitab apa? Hadis apa ni, kita mengaji tu guru tak pernah habang hadis tu, dia pergi cari tang mana ni lah masalah orang lah ni. Cerita jadi panjang. Walhal hadis tu daripada zaman Nabi. Sebelah ni hadis tu ada, tapi dia tak pernah jumpa. Pasal apa tak pernah jumpa? Pasal pergi masjid seminggu sekali. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu ceritanya. Anak abang kata apa? Agama ni dia sangat luas. Sangat luas bidang kefahaman dia. InsyaAllah kita sikit Allah akan cukupkan kepada kita kadar untuk nak buat hidup atas dunia ni, insyaAllah. Begitu. Baik. Maka kata setengah daripada ahlul ilmi, bolehlah seseorang itu qada sembahyangnya apabila jaga ataupun apabila ingat dia. Kita jaga aja terus kena sembahyang walaupun sudah habis waktu. Begitu. Dan jika ada ia berkehendak qada pada waktu bertentangan dengan waktu terbit matahari ataupun bertentangan dengan waktu masuk matahari sekalipun, kerana sabda Nabi SAW dalam masalah tadi, Nabi kata fal yusalliha idza zakaraha. Maksudnya maka hendaklah sembahyang dia apabila ingat dia ataupun apabila jaga dia. Dan dialah qaul Ahmad bin Hanbal dan Ishaq dan Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Itu dia. Mana Imam Syafi'i sendiri pun kata begitu. Bagi orang yang terlena, jaga-jaga tengok dah cerah dah lepas waktu, segera ambil ayat semayang dan semayang. Dan benda ni berlaku kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi buat sembahyang itu secara berjamaah. Nabi yang cerita Nabi musafir dengan sahabat-sahabat apa semua tu, terlena, tak jaga sampai dah cerah matahari naik dah baru jaga. Bila lari mai dekat Nabi dalam hadis Muslim, bila lari mai dekat Nabi, ya Rasulullah apa semua, cerita dah cerah, Nabi kata apa? Panggil orang semua semayanglah ni. Sedangkan waktu sudah habis, dah cerah dah. Nabi kata semayanglah ni. Dan sembahyang itu dibuat secara berjamaah dan Nabi menjadi imam. Itu ceritanya. Maka di situlah timbul perbahasan di kalangan mazhab dan ulama-ulama ni. Semayang Nabi itu semayang adaan ke semayang qadaan ke? Semayang tunai ke semayang qada? Lalu itu bincang pula, kalau kata semayang tunai, macam mana dah habis waktu? Kalau kata semayang qada boleh berjemaah ke? Itu perbahasan yang timbul kemudiannya. Tapi hadisnya begitu. Nabi bangkit tidur, semua orang pun jaga lewat, matahari sudah naik dan Nabi semayang subuh berjamaah dalam keadaan sudah di luar waktu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan kata setengah daripada ahli ilmi, tiada boleh sembahyang qada pada waktu bertentang matahari terbit ataupun masuknya hari, dia kata ni. Melainkan nanti sampai terbit habis matahari ataupun masuk habis matahari baru sembahyang. Kerana waktu terbit matahari dan waktu jatuh matahari itu haram sembahyang sunat dan menyerupai dengan ubadus syams, iaitu orang yang sembah matahari. Maka qaul ini jadilah fardu itu sebagai sunat. Itu pendapatnya. Yang kata tak boleh itu, dia kata kalau sembahyang time tu nampak macam kita ni sembah matahari, dia kata begitu. Sedangkan itu pendapat dia. Boleh sembahyang pasal apa? Pasal Nabi kata jaga aja terus sembahyang, tak kira waktu apa. Segerakan sembahyang yang kita luput tadi. Masalah dia kata tidur, tiadakah taklif hukum syarak atasnya? Ini perbincangan. Dia kata kalau orang tidur ni kira tak berdosa ke dia ni atau macam mana? Tak berdosa ke orang yang tidur ni? Dan kata Imam Nawawi dengan hadis tadi ini, sabda Nabi, innahu laisa fin naum tafrid, iaitu dalil bagi barang yang telah ijma' ulama atasnya, bahawasanya orang yang tidur itu tidak mukallaf. Orang yang tidur itu tidak mukallaf, dia tak dianggap berdosa.
kalau dia buat sesuatu dalam keadaan dia tidur. Ada setengah orang dia tidur, dia mamai, dia manyau, dia apa nak panggil ni, jenis tidur bangkit berjalan ni. Ada tidur bangkit pergi apa, duk buka komputer lah apa, padahal tidur. Bukan dia buat apa, dia pergi bangkit buka komputer, duduk atas bangku depan komputer dia duduk. Bini tengok tak ada, kelok main tengok duduk depan komputer. Pergi kata abang baru jaga. Pasal apa aku duduk tengah ni? Dia berjalan dalam tidur main buka komputer. Hak perempuan ni tengah tidur, bangkit berjalan, duduk siang ikan di dapur. Yang tu tak ada lah, itu maafkan, tak pernah jadi. Tapi hak cerita tidur, duk bangkit, duk berjalan ni ada. Baik katalah dia tengah tidur, bangkit, dia ambil pisau, biar ada perut siapa agak mati. Macam mana kes orang ini? Dari segi dunia, dia dibicarakan. Tapi dari segi dia dengan Allah, kalau sebenar-benar pun dia tidur dan dia tak sedar apa dia buat, Allah ampun dia, mudah-mudahan. Tapi dari segi dunia, dia dibicarakan. Dan perbahasan dia pergi sampai ke peringkat apa? Sampai ke peringkat orang gila. Orang gila ni orang yang termasuk dalam hadis Nabi yang kata rufi'al qalam an salatin ni. Allah angkat kalam dia, tak tulis dosa pahala kepada 3 golongan. Dia antaranya apa dia? Ke atas orang yang majnun, orang gila ni. Orang junun ni sehinggalah dia sedar. Jadi dia gila. Kalau dia pergi buat apa-apa, dia dengan Tuhan tak berdosa. Pasal dia gila, memang dia tak waras. Tapi tang dia pergi rosakkan harta benda orang, kalau orang tu tuntut, keluarga dia kena bayar. Sebab ini agama punya hukum dia macam tu. Dia gila, dia pergi ambil bata merah, dia pergi rembas cermin kereta jiran dia. Kalau dia memang sebenar gila, Allah tak kira dia berdosa. Pasal dia gila, rufi'al qalam. Tapi cermin kereta dia pergi bagi pecah tu, pak dia ke, siapa dia beradik dia kena bayar ganti rugi kat orang tu. Tak boleh dia kata minta maaf lah, buta lah, pasal dia ni gila. Kita tak boleh jawab lagu tu. Agama pun kata salah kalau jawab lagu tu. Walaupun atas dunia orang kata apa, ada lesen besar. Dia kata dia ni ada lesen besar, orang jangan buat pasal dengan dia. Lesen besar mana pun, dari segi hukum agama, dia pergi rosakkan harta benda orang tuntut, keluarga kena bayar. Dari segi dosa, dia dengan Tuhan, Nabi kata rufi'al qalam. Ini perbahasan dia ni, cerita tu panjang, wallahu a'lam, dia nak bagi tu. Nah, insya-Allah bulan depan kita tengok bab ma jaa fi rajul yansa salah. Itu bab yang datang pada menyatakan laki-laki yang lupa dia akan sembahyang. Ini nak cerita tentang orang yang lupa nak sembahyang. Macam mana? Kita ada banyak sikit, itu pada lelaki je semua. Dari itu kita baca muhimah ada 7 perempuan ni. Haji kita tanya, dia tahu pasal apa ni duk kenal lelaki-lelaki ya, orang perempuan tak ada kan? Tak perempuan sikit lah yang kata mangkit pergi petiang ikan tu sikit. Tak ada apa, orang lelaki-lelaki banyak kan? Pasal apa? Pasal dulu kita baca kitab muhimah fi ilmil hadis. Perempuan aja duk kenal. Sampai saya terima surat urutan daripada orang perempuan. Mereka hantar, orang putih kata blackmail dia, mereka hantar satu surat berurut saya. Dia kata ustaz ni apa? Bias, mereka kata bias. Kira laki-laki ya betul semua, perempuan ni semua salah. Pemarah saya. So saya pun buat mana kan? Dah kitab tu lagu tu. Maka kita baca lagu kitab. Jangan, bukan masalah saya ni apa lagu mana lah. Kitab dia main lagu tu. Cuma kaedah dalam agama. Kaedah dalam agama, bila dia guna lafaz laki-laki, bermakna untuk laki-laki dan perempuan. Itu kaedah dalam Quran ataupun dalam hadis, itu kaedah dia. Bila dia sebut laki-laki, maksudnya untuk laki-laki dan perempuan. Hukum tu boleh ambil dua-dua sekali. Dia bukan kata bila sebut laki-laki, maknanya buat laki-laki saja ada. Hukum tu apply kepada laki-laki dan perempuan. Begitu. Nah, insya-Allah. Lepas ni tuan-tuan, tajuk dia berbagai-bagai. Dia akan main berikutnya fi rajul tafutuhu salawat bi ayyatihinna yabda. Dia kata orang tu tinggal sembahyang banyak. Itu bila nak qada, nak mula kat mana?
Dia subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar tak semayang. Dia ni lebay maghrib. Maghrib je dia semayang. Tapi bila dia main tang maghrib ni, dia karau balik. Dia karau balik subuh pagi tadi tak semayang, zuhur tadi tak ada semayang, asar apa semua. Dia kira satu waktu yang dia buat. Kalau macam tu, dia nak start di mana? Dia nak start subuh dulu ke, qadha subuh, qadha zuhur, qadha asar, ataupun dia nak start hak paling dekat dulu ke, start asar dulu, baru zuhur, baru subuh ke, macam mana? InsyaAllah kita tengok dalam hadis yang akan datang. Sama macam kes semayang mayat bagi kes yang mati ramai. Bila mati ramai, mayat buat main 7 orang di masjid ni. Nak susun mayat macam mana? Siapa nak duduk depan kiri? Nak duduk legutu ke? Depan legutu ke? Ataupun nak duduk menerai legutu ke? Mayat ni nak susun macam mana? Ada hadis yang menyebutkan tentang benda ni. Demikian juga dengan orang yang mati ramai-ramai nak tanam dalam liang yang besar. Bulldozer pergi bagi semua nak masuk 7 orang. Nak masuk 7 orang tu nak susun macam mana? Nak siapa nak duduk depan? Mayat siapa yang depan, menghadap kiblat depan sekali. Siapa next, siapa berikutnya. Semua dibincangkan di dalam hadis Nabi. Tuan-tuan, agama kita ni, agama Islam ni, agama yang cukup lengkap. Itu sebab orang duduk bubuk stiker di kereta tu, dia kata Islam is a way of life. Memang betul, Islam ni dia satu cara hidup yang lengkap. Kerana jahil kita ambil sikap memusuhi Islam. Kerana jahil kita. Bukan kerana Islam jahat, bukan kerana Islam ni tak lengkap, bukan kerana apa, tapi kerana jahil kita. Kita memusuhi agama yang sebenarnya main nak bawa kebaikan kepada kita. Kita memusuhi dia. Kita bapa, kita marah anak kita pasal dia buat tak betul. Kita nampak dia duduk berjalan nak pergi jatuh parit. Kita bapa, kita kata kat dia jangan pergi jalan tu, sekali lagi hang jatuh parit. Anak kita beranggapan kita ni saja nak cari musuh dengan dia. Walhal kita nak untuk kebaikan dia. Islam pun macam tu. Islam nak untuk kebaikan kita. Kita duk jadikan Islam musuh kita. Duk tembak Islam, duk lupu Islam, duk sigung Islam, duk sepak Islam, duk terajang Islam. Sebenarnya Islam tu main nak pimpin kita pergi jalan elok. Kita jahil, kita kata Islam ni nak kacau kita. Islam nak buat jahat kat kita. Tuan-tuan, mainlah kita hilangkan kejahilan. Kita nak pergi hilang jahil, kita nak pergi faham agama. Cara dia kata dah, Quran dengan hadis jadikan panduan hidup kita. Kita faham agama, kita sayang agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, saya dapat pahala sikit, tuan-tuan dapat pahala sikit. Yang penting apa? Semua orang duduk atas keredaan Allah, menuju ke jalan yang lurus. Destinasi kita, matlamat kita ialah syurga Allah, yang keredaan dia ada di sana. Itu saja, lain tak ada. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah sampaikan hajat kita, dan kita menjadi orang-orang yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab makmum, kalau kita semayang imam di depan, kalau hadis Bukhari Ibn Abbas yang semayang cerita kan? Kita tak boleh di belakang. Dia akan jumpa itu. Perbahasan tentang sah semayang apa semua ni dia akan jumpa itu. Adakah macam yang kita duk faham lah ni, yang kata imam itu ialah terkehadapan tumit daripada tumit makmum, ataupun boleh duduk dalam satu saf, ataupun sembahyang imam dengan makmum seorang duduk macam mana. Kalau imam dengan makmum 2 orang duduk macam mana, kita akan jumpa esok ni, dan kita akan tengok perbahasan dia macam mana, sehingga timbul perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama ni. Dia ada banyaklah benda yang kita akan jumpa ni. Yang penting apa dia? Kita faham. Yang penting kita faham. Isu tu kita faham. Baru kita nampak keluasan agama. Keluasan agama itu sebab saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua, dalam apa hal pun kita jangan cepat menyalahkan orang yang buat belai pada kita. Itu satu kita kena pegang dulu. Kita jangan cepat menyalahkan orang yang buat lain daripada kita. Nanti sat dulu. Sampai tahun tu esok baru kita nampak, baru kita faham. Rupanya macam ni. Contoh kecil kita ambil. Orang yang buat sembahyang sunat qabliyah maghrib. Kita ada pegang hadis yang kata Nabi ini tak buat qabliyah maghrib. Kita tengok orang buat qabliyah maghrib, kita jangan cepat kata dia salah.
Pasal apa? Pasal dia itu kita akan jumpa hadis tu. Kita akan jumpa hadis tu. Nabi memang tak ada hadis yang mengatakan Nabi buat qabliyah maghrib. Tetapi Nabi tidak melarang sahabat buat. Nabi kata sembahyanglah liman syaa. Nabi kata bagi siapa yang nak. Maksudnya tidak dilarang. Cuma Nabi sebenarnya dia tak buat qabliyah maghrib kerana tidak ada hadis yang mengatakan Nabi buat secara jelas. Bila kita jumpa hadis ni, baru kita slow balik. Oh, rupanya tak salah. Tak salah. Cumanya Nabi tak buat. Itu saja. So, faham lah. Tapi 3 tahun dulu kita kata salah dah kepada orang yang buat tu. Sebab apa? Kerana gopoh kita. Kerana gopoh kita, kita mendahului. Kita hukum sebelum ilmu cukup dengan kita. Jadi yang ni, kalau itu satu kesilapan, kita minta ampun dengan Tuhan. Tapi apapun itu satu kelemahan kita dari sudut ilmu yang insya-Allah pelan-pelan kita dapat. Mana-mana kita memperbetulkan kesilapan langsung tak merugikan kita, bahkan membawa kebaikan untuk kita. Mempertahankan kesilapan itu silang besar untuk kita. Itu saja prinsip dia dalam agama, macam tu dia. InsyaAllah waktu kita sampai esok kita akan bincang sekali. Nah, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafar dan surah Al-Qasas. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.